أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu anmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazzata ma'siyati warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafidh ya mujib. Qallisna minal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini di tempat yang mulia pada ketika dan juga waktu yang mulia, mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah membuka hati-hati kita untuk menerima apa saja ilmu yang disampaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita, kefahaman yang kukuh, dan kita diberikan istiqamah untuk kita sentiasa berada dalam majlis pengajian, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita beramal dengannya sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan sambung kitab pengajian kita Aqidatul Mu'min, yakni kitab akidah orang beriman yang dikarang oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu sambungan muka surat 65, masih lagi berkenaan dengan sifat hayah, sifat hidup. Jadi sifat hayah ni, sifat al-hayah ataupun sifat hidup ni merupakan sifat ma'ani. Merupakan sifat ma'ani daripada sifat ma'ani yang 7 tu. Sifat ayah ni merupakan sifat ma'ani. Dia kena ingatlah sifat ni duduk pada kedudukan apa? Ma'ani ke, maknawiyah ke, nafsiyah ke, ataupun salbiyah. Jadi kita sambung berkenaan dengan kesan keimanan pada kehambaan. Ini bagi seseorang yang beriman dengan sifat hayah Allah Subhanahu wa taala, apakah kesan terhadap keimanan dia? Jadi seorang hamba yang menghayati sifat hayah yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mengurniakan sifat kehidupan dunia kepadanya untuk beribadah. Jadi sifat hayah Allah taala tu sifat hayah yang hakiki. Sifat hayah yang ada pada kita, sifat hidup yang ada pada kita adalah sifat hidup yang majazi. Dan arti kata yang lain, sifat hidup Allah taala tu hakiki, selama-lamanya hidup, tidak mati dan sebagainya. Sementara kita ada sifat hidup, tapi sifat hidup kita tu ada permulaan dan ada juga pengakhiran dia. Maknanya sifat hidup kita tu bersifat majazi, pinjaman semata-mata. Jadi apabila Allah Ta'ala bagi kepada kita kehidupan di dunia ni, Allah Ta'ala hidupkan kita di dunia ni dengan matlamat untuk beribadat kepadanya. Inna khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan kehidupan akhirat sebagai tempat ganjaran. Akhirat merupakan tempat untuk Allah Ta'ala bagi ganjaran. Sama ada ganjaran pahala, disebut al-jaza', ataupun diberikan ganjaran azab, siksaan. Kerana kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi, selama-lamanya.
Kehidupan di dunia ini saja kehidupan yang tidak kekal. Akhirat nanti kekal. Maka dia pasti akan berusaha untuk menunaikan tujuan hidupnya. Oleh kerana hamba Allah Ta'ala ni dia tahu bahawa hidupnya ini bersifat majazi. Hidupnya ini tidak lama, masanya singkat. Satu masa nanti apabila sampai ajal dia akan meninggal, dia akan mati. Maka dia tak sempat lagi nak beramal. Maka dia manfaatkan masa yang dia ada tu, berusaha sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan juga beramal ibadat, beramal yang soleh. Kerana tujuan matlamat hidup dia untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan hidup dia. Bukannya tujuan hidup ni untuk berfoya-foya, untuk main-main, untuk buang masa dan sebagainya. Agar sampai kepada tujuan kebahagiaan abadi, supaya nanti dia dapat kebahagiaan yang abadi. Ini di akhirat. Kebahagiaan di dunia ni kebahagiaan yang tidak abadi, tidak kekal, bersifat majazi, sementara. Sedangkan kehidupan di akhirat, kebahagiaan di akhirat tu bersifat abadi, selama-lamanya. Dalam kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maknanya dunia ini tempat menuai, tempat bercucuk tanam. Ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ni tempat cucuk tanam untuk akhirat. Di akhirat nantilah akan dituai segala hasil mahsul yang telah dilakukan ketika mana di dunia. Jadi dunia ni tempat untuk bercucuk tanam, beramal ibadat, amal soleh, amal kebaikan. Buatlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya, kerana nanti di akhirat kita akan kutip hasil dia. Baik, selesai tentang sifat haya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk sifat ma'ani yang seterusnya, iaitu sifat sam'u ataupun as-sam'u, sifat pendengaran. Sifat maha mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat as-sam'u ataupun pendengaran ialah satu sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat yang qaim fi zat, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang mana dengan sifat tersebut, maknanya dengan sifat sama' ni, dengan sifat sam'u ni, tersingkap semua yang ada. Semua yang ada ni maknanya yang mawujud. Sebelum ni awal-awal itu kita dah sebut tentang wujud, mawujud. Mawujud ni sesuatu yang ada. Maknanya dengan sifat sama tersingkaplah semua yang ada, semua yang mawujud, yang dapat didengari, dengan singkapan yang berbeza daripada singkapan ilmu dan penglihatan. Maknanya Allah Ta'ala mendengar, tersingkap semua yang mawjud yang dapat didengari itu tersingkap, dan berbezalah daripada singkapan ilmu dan juga penglihatan. Jadi Allah Azza wa Jalla maha mendengar segala yang mawujud. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar segala yang mawujud. Segala yang mawujud Allah Ta'ala maha mendengar. Dan mendengarnya Allah Ta'ala itu tanpa bergantung kepada sebarang alat. Tanpa bergantung kepada sebarang alat. Jadi mendengar Allah Ta'ala tu tanpa ada alat. Kita mendengar ada alat. Ada alat pendengaran untuk kita dengar. Bila alat pendengaran kita rosak, kita akan gunalah alat yang lain sebagai ganti dia untuk dengar. Kalau tak dapat nak dengar. Jadi Allah Ta'ala tu maha mendengar dengan tidak sebarang alat. Dan pendengaran Allah Ta'ala tu tidak terbatas. Kita pendengaran kita ni terbatas.
Sudahlah kita mendengar tu dengan alat, dengan telinga, dengan gegenang telinga. Dan juga pendengaran kita tu terbatas. Kalau jauh sikit dah tak dengar dah. Dekat baru dengar. Dan nanti bila telinga, sifat pendengaran telinga kita tu rosak ataupun berkurang, maka dah tak dengar dah. Dah tak dengar. Berbeza dengan sifat mendengar Allah Ta'ala. Ia merupakan sifat yang qadim pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat mendengar Allah Ta'ala ni sifat yang qadim, yang sedia ada pada zatnya Allah Ta'ala. Sedia ada sejak azali lagi, ada pada zat Allah Ta'ala. Sebagaimana zat Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan, begitu juga sifat Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Maujudnya sifat Allah Ta'ala berserta dengan maujudnya zat Allah Ta'ala. Tiada sesuatu pun yang ada yang tidak didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu pun yang maujud yang tidak didengari oleh Allah Ta'ala. Setiap yang maujud, setiap yang ada, didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada yang bersuara, yang berbunyi, bunyi perlahan ke, bunyi kuat ke, semua yang didengari oleh Allah Ta'ala. Mahupun yang tidak bersuara, yang tak bersuara pun didengari oleh Allah Ta'ala. Contohnya, kita terdetik dalam hati sesuatu perkara. Terdetik ni dia tak bersuara, terdetik je, terlintas je dalam hati. Didengari oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita kalau yang tak bersuara tak dengar lah. Bersuara baru dengar. Kalau tak bersuara tak dengar, kan? Cuba kita tebak apa yang dikatakan oleh seseorang dalam hati dia. Kita tak dengar, tak tahu pun. Jadi Allah Ta'ala Maha mendengar setiap yang maujud tu, sama ada bersuara ataupun tidak bersuara. Kalau Allah Ta'ala dengar hanya yang bersuara saja, maksudnya terbatas lah. Maksudnya terbatas, Allah Ta'ala tu terbatas, lemah. Okey. Mustahil Allah Azza wa Jalla pekak, yakni tidak mendengar. Bila ditetapkan sifat sama tu sifat wajib bagi Allah Ta'ala, maka adanya sifat mustahil. Jadi setiap sifat ni, saya dah sebut dah itu. Kita belajar ni sifat 20. Sifat 20. Maknanya sifat 20 ni sifat yang wajib. Sifat wajib lah. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala tidaklah ada hanya 20. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu ada tidak terhingga. Cuma yang wajib kita ketahui, yang wajib kita beriman, yang wajib kita ketahui itu hanya 20 saja. Dan ini yang disebut dalam Quran. Yang lain-lain tu tak disebut. Tapi bukan bermakna sifat wajib Allah Ta'ala tu terhad hanya 20 saja. Bila ada sifat wajib, maka akan adalah sifat mustahil. Bila ada sifat wajib bagi Allah Ta'ala, ada juga sifat mustahil. Sifat mustahil ni pun ada 20 juga. Sifat mustahil yang 20 ni merupakan lawan bagi sifat yang wajib yang 20. Bila ada sifat wajib, adalah sifat mustahil dia. Sifat mustahil itu merupakan sifat lawan bagi sifat yang wajib. Maknanya sifat mustahil itu merupakan sifat nafi. Sifat wajib itu merupakan sifat isbat. Dia ada nafi dan dia ada isbat. Oleh sebab tu dalam kalimat la ilaha illallah tu, kalimat la ilaha illallah tu merupakan dalam kalimat la ilaha illallah tu ada perbahasan sifat 20, ataupun ada perbahasan 50 sifat yang wajib. Jadi sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu merupakan sifat isbat.
Mustahil itu merupakan sifat nafi, sifat yang dinafikan. Jadi mustahil lah Allah Ta'ala tu pekak, yang ni tidak mendengar. Sebab kita dah meletakkan sifat wajib bagi Allah Ta'ala, Allah Maha mendengar, dan dalam Quran dan hadis pun sebut yang sama. Maka mustahil lah Allah Ta'ala tu pekak, yang ni tidak mendengar. Dan mustahil juga ada sesuatu yang mawjud, ataupun ada sesuatu yang ada, ataupun sesuatu yang wujud, yang tidak didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Mustahil lah setiap sesuatu yang wujud ni, sama ada dia bersuara ke tak bersuara ke, mustahil Allah tak dengar. Allah mendengar setiap sesuatu yang mewujud tu, sama ada sesuatu tu bersuara ataupun tidak bersuara, Allah Ta'ala mendengar. Sesuatu yang mewujud ni maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan lah, sama ada dia nampak ataupun tak nampak. Maknanya Allah Ta'ala mendengar sesuatu yang wujud tersebut. Mustahil juga Allah Azza wa Jalla mendengar dengan telinga. Mustahil Allah Ta'ala mendengar dengan telinga, sebab telinga ni alat. Telinga ni alat, telinga ni sifat makhluk. Jadi mustahil Allah Ta'ala dengar dengan telinga. Kalau disebut Allah Ta'ala tu dengar dengan telinga, bermakna ada telinga. Bila sebut ada telinga, bermaknanya beranggota. Sedangkan mustahil Allah Ta'ala beranggota. Sedangkan mustahil Allah Ta'ala tu dengar dengan alat. Jadi mustahil. Kerana telinga itu suatu anggota kejisiman yang terbatas. Telinga ni satu anggota jisim yang terbatas, yang terhad. Maksudnya telinga ni dia tak boleh dengar yang terlalu jauh. Yang jauh melebihi daripada had pendengaran dia tak akan dengar. Dia akan dengar yang dalam lingkungan hadnya saja. Jauh daripada itu dia tak akan dengar. Kalau nak dengar lebih daripada itu, dia kena guna alat. Contohnya doktor, pergi kat doktor, kan? Boleh ke doktor dia tahan telinga dia dekat dada kita nak dengar? Jantung gerak berdegup macam mana? Tak boleh. Sebab kemampuan telinga tu terhad, maka dia kena guna alat untuk dengar tu. Kita nak bercakap dengan saudara kita, dengan anak kita, dengan isteri kita. Isteri kita duduk tah mana-mana tempat lah, walaupun dalam Bintulu lagi, tapi dia duduk jauh. Dengar? Tak boleh dengar. Nak kena guna alat, kena guna telefon, kan? Tekan nombor telefon, okey, baru boleh bercakap, baru boleh dengar suara dia. Kalau tak dengar. Kena guna alat. Allah Ta'ala tak memerlukan alat. Sedangkan zat Allah Azza wa Jalla tidak berjisim. Zat Allah Ta'ala ni tak berjisim. Maka dengan sebab tu tak boleh mengatakan Allah Ta'ala tu ada tangan ke? Kerana tangan tu jisim. Ada muka ke? Muka tu jisim. Setiap yang berjisim tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ia, yakni sifat sam'u ataupun sifat sama' ini merupakan suatu sifat yang dapat ditetapkan hanya melalui panduan wahyu Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi sifat ni bukanlah ulama reka-reka. Sifat sama' ni dan sifat-sifat yang lain, sifat wajib yang lain tu merupakan sifat yang ada dalil dia, ada nas dalilnya daripada Quran dan juga daripada hadis. Sebab ni perkara akidah tak boleh buat main-main, tak boleh nak reka-reka. Mesti ada panduan dia daripada Quran dengan hadis. Jadi ulama cuma susun saja. Dulu zaman Nabi, zaman para sahabat, tak ada lagi susunan ni. Sebab para sahabat dengar direct daripada Nabi. Quran turun, Nabi sebut pada sahabat, sahabat dengar direct Quran. Tak ada lagi penyusunan, disiplin ilmu tu tak ada lagi. Tak ada lagi istilah-istilah dia.
Sebab sahabat dengar direct daripada Quran, daripada Nabi. Quran turun zaman sahabat masih ada dengan Nabi. Sahabat dengar daripada mulut Nabi tu hadis. Nah, sahabat tengok apa perbuatan Nabi itu hadis. Sahabat melihat apa yang diperakui oleh Nabi itu hadis depan mata. Jadi tak perlulah istilah-istilah yang ada sekarang ni. Tak perlu sebab semua tu depan mata. Sahabat tengok direct. Kalau mukjizat berlaku pun sahabat dapat melihat di depan mata mereka. Tak sebagaimana zaman kita. Kalau oleh kerana jauh daripada Nabi, jauh daripada sahabat, maka ulama susun disiplin ilmu tu untuk bagi kita faham. Kalau tak ada susunan ni, payah nak faham. Ada susunan ni pun payah dah nak faham. Kan? Apa tak lagi kalau tak ada disiplin ilmu tu, susunan dia. Lagilah payah nak faham. Sebab itulah tak boleh direct terus nak faham ilmu akidah ataupun ilmu-ilmu yang lain, terus baca Quran, terus baca hadis boleh faham. Tak boleh. Nak kena tengok perbahasan ulama dalam bidang tersebut. Kalau nak tahu perbahasan ulama tentang Quran, kena tengok tafsir lah. Kalau nak tahu perbahasan ulama tentang hadis, kena tengok kitab hadis. Tak boleh direct macam tu saja, tak akan faham. Bahkan akan bawa pada kesesatan, akan jadi sesat. Jangan pelik orang baca Quran, orang baca hadis direct tanpa berguru, tanpa melihat perbahasan ulama jadi sesat. Jangan pelik. Memang zaman dulu pun dah berlaku dah. Sebab tu ada mazhab Khawarij, mazhab yang sesat Khawarij. Ada Mu'tazilah, Khawarij ni nak kata hebat tak hebat ni, Al-Quran semua dalam kepala. Hafal Quran, hafal hadis, tapi faham ikut akal masing-masing, tak ikut panduan wahyu, maka jadi sesat. Kalau nak kira hafal Quran, orientalis lagi hebat pada kita. 30 juzuk ada dalam kepala dia. Cuba tengok orientalis barat, bukan beragama Islam pun, tapi Quran dia hafal, hadis dia hafal. Hebat lagi pada kita. Kita hafal Quran tak? Surah Al-Azim pun tak habis. Hadis, berapa hadis kita hafal? Pun tanya 2-3 hadis pun payah nak hafal. Tapi mereka tak dapat hidayah. Adalah yang orientalis yang tertentu yang akhir hidup dia Allah Taala bagi hidayah, dia masuk Islam. Kalau tak ada hidayah, mati macam tu saja, walaupun dia hafal Quran, walaupun hafal hadis, tak faham apa. Okey, dalil nakli bagi sifat sam'u. Dalil daripada Quran dan juga hadis tentang sifat sama'. Allah Taala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar, as-sami', maha mendengar, lagi maha melihat, al-basir. Jadi sifat basar nanti pun dalilnya ya dalil yang samalah. Begitu juga dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan bahawa sabda Rasulullah SAW, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basira. Maka sesungguhnya kamu semua, yakni wahai orang beriman, tidak berdoa kepada yang pekak. Sebab tu sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu asam, sifat pekak. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana Nabi sebut sendiri, kamu berdoa bukan berdoa kepada yang pekak. Maksudnya bukan berdoa kepada Tuhan yang pekak, Tuhan yang maha mendengar. Dan yang ghaib. Yang ghaib ni mana yang tak nampak. Kita tak boleh nampak Allah Ta'ala, merasai kewujudan Allah Ta'ala, tapi tak boleh melihat Allah Ta'ala. Bila nak melihat Allah Ta'ala ni, ru'yatullah tu berlaku di dalam syurga nanti. Ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala, tak berlaku di dunia, melainkan kepada Nabi SAW saja. Nabi-Nabi yang lain pun tak diberi
anugerah untuk melihat Allah Ta'ala di dunia. Hanya Nabi Muhammad SAW saja pada waktu malam Isra' wal Mi'raj. Dan Nabi Musa di Bukit Tur Sina pun tak boleh melihat Allah Ta'ala. Tak berlaku ru'yatullah tu di dunia kepada Nabi-Nabi yang lain atau Nabi Adam pun. Nabi Muhammad SAW saja yang boleh melihat ru'yatullah di dunia. Maknanya di dunia tu dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar. Kalau dalam mimpi orang beriman yang lain pun boleh mimpi Allah Ta'ala. Tapi mimpi Allah Ta'ala tu bukan dengan cara yang mustahil. Maksudnya di mimpi Allah Ta'ala dia lihat sesuatu yang berbentuk, itu bukanlah, itu mustahil. Dalam mimpi boleh berlaku pada sesiapa saja. Tapi melihat dalam keadaan jaga ni tak boleh berlaku melainkan hanya pada Nabi SAW saja. Cuma di akhirat nanti orang beriman saja boleh melihat Allah Ta'ala, iaitu bagi orang yang masuk syurga, layak masuk syurga, dia dapat ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Itu pun bukan dengan mata kepala dia. Bukan dengan mata kepala dia. Melihat dengan Allah Ta'ala itu dengan cara yang tidak dengan cara yang tidak bersifat baharu. Susah nak ceritalah, susah nak faham. Maknanya kena yakin dan percaya akhirat esok bila kita dapat masuk syurga, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita melihat Allah Ta'ala. Jadi orang beriman tu melihat Allah Ta'ala setiap pagi dan setiap petang. Setiap petang, setiap pagi dapat melihat Allah Ta'ala ketika mana mereka berada dalam syurga. Bukan bermakna Allah Ta'ala ada di syurga, tak. Kalau Allah Ta'ala bersyurga itu maknanya bertempat. Tidak. Maksudnya Allah singkapkan penglihatan orang beriman sehingga mereka dapat melihat Allah Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala berada di mana tempat mereka berada tu. Sama juga apa yang berlaku pada Nabi. Allah Ta'ala singkapkan penglihatan Nabi sehingga Nabi dapat melihat. Tetapi kamu semua berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Maknanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha melihat, dan juga maha mendengar. Ya, ini sifat sama. Jadi maknanya kita beriman dengan Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala tu ada sifat sama, sifat mendengar Allah Ta'ala tu tidak terkira sama ada yang bersuara ataupun tidak bersuara, asalkan sesuatu itu maujud, sesuatu itu ada. Dan pendengaran Allah Ta'ala tu tidak dengan alat dan juga tidak terbatas. Berbeza dengan kita lah. Kemudian seterusnya kita masuk sifat basar. Sifat basar ni maknanya sifat melihat, sifat penglihatan Allah Ta'ala. Sifat basar, sifat penglihatan ialah satu sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala, yang qaim fi zat, yang mana dengan sifat tersebut tersingkap semua yang ada, semua yang maujud yang dapat dilihat. Semua yang ada, semua yang wujud yang dapat dilihat, maka tersingkap penglihatannya dengan singkapan yang berbeza daripada singkapan ilmu dan pendengaran. Dari sudut ilmu lain, dari sudut pendengaran lain, dari sudut penglihatan lainlah singkapan dia. Artinya Allah Azza wa Jalla maha melihat segala yang wujud tanpa menggunakan mata. Kerana mata tu alat, kerana mata tu jisim, kerana mata tu sifat makhluk. Jadi Allah Ta'ala melihat tanpa menggunakan mata dan tanpa sebarang kelaziman baharu dan keterbatasan. Maknanya Allah melihat tanpa alat, tanpa apa-apa perkara yang bersifat baharu sebagaimana makhluk, dan tidak ada had dan keterbatasan. Tak ada had. Allah Ta'ala boleh melihat mana-mana saja.
Sesuatu yang maujud tu ada, Allah Ta'ala melihat. Tak ada batasan. Kita, penglihatan kita ni terbatas. Kalau terlindung, dah tak nampak. Kalau mata rosak, mata rabun, dah tak nampak. Kena pakai cermin mata, baru boleh melihat. Kalau yang kecil-kecil, yang seni-seni, tak boleh tengok, melainkan kena pakai kanta, pakai teleskop dan sebagainya. Itu keterbatasan kita. Sedangkan bagi Allah Ta'ala tu tidak ada terbatas. Kalau ada keterbatasan bagi penglihatan Allah Ta'ala, bermakna Allah Ta'ala tu lemah, ajiz, lemah. Bila sebut maha melihat, maknanya tidak ada kelemahan dalam penglihatan Allah Ta'ala tu. Tidak ada keterbatasan. Ia merupakan suatu sifat yang qadim pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat yang qadim, yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala sejak azali lagi, dan tidak berubah-ubah. Penglihatan Allah Ta'ala tu tak berubah-ubah sebagaimana pendengaran, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Sifat penglihatan kita berubah-ubah, kan? Lahir-lahir belum pakai cermin mata, tak rabun lagi, mata elok lagi, kan? Bila dah sampai satu masa, mata dah tak nampak, dah rabun, kena pakai cermin mata. Sampai satu masa, mata orang kata apa, dia macam selaput, nak kena buat operation, kan? Itu kita. Kadang-kadang ada orang buta, tak nampak. Itu keterbatasan bagi kita. Sedangkan bagi Allah Ta'ala tu tak berubah-ubah. Penglihatan Allah Ta'ala tu tidak berubah-ubah. Allah Ta'ala melihat bukan dengan alat. Seperti mana juga dengan sifat mendengar, sifat melihat juga ditetapkan secara nakli semata-mata. Maksudnya, sifat mendengar, sifat melihat dan sifat-sifat yang lain, sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala tu ditetapkan dengan dalil nakli, bukan dengan dalil akli. Dengan dalil nakli daripada Quran dan hadis. Dalil nakli bagi sifat basar, firman Allah Ta'ala, innahu bikulli syai'in basir. Ayat lain daripada ayat yang sebelum ni lah. Sesungguhnya dia maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala melihat dan mengetahui setiap sesuatu tu. Sesuatu yang maujud lah. Sesuatu yang maujud, Allah Ta'ala mengetahui, dan Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha melihat tanpa ada batasan. Sebagaimana hadis sebelum ini, sabda Nabi SAW, innama tad'una sami'an basira. Hadis yang sebelum ni, iaitu sungguh kamu semua berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Maknanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha melihat. Oleh sebab tu bila berdoa tak perlu bertempit, tak perlu nak tinggikan suara macam orang menjerit lah, tak perlu. Sebab Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Kita bisik-bisik pun Allah Ta'ala dengar. Kita terdetik, terlintas dalam hati pun, doa dalam hati lah, pun Allah Ta'ala mendengar. Cuma yang kita doa kuat, bunyi kuat lepas daripada wirid tu, tujuan dia untuk ajar jemaah. Bila kita doa, imam doa, jemaah pun akan ikut, samalah. Itu tujuan dia sebenarnya. Bukan bermakna bila kita baca kuat tu supaya Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala memang maha mendengar. Sama juga macam kita baca wirid. Kenapa nak kata baca wirid kuat-kuat? Supaya jemaah boleh ikut. Itu saja. Jadi bila wirid ramai-ramai, dapat pahala wirid secara berjemaah. Bukanlah Allah Ta'ala tak dengar sehingga nak kena baca kuat-kuat. Tidak. Baik, kesan keimanan pada kehambaan. Apakah kesan dia terhadap kehambaan? Beriman dengan sifat basar,
Seorang hamba yang beriman dengan sifat pendengaran dan sifat penglihatan Allah Ta'ala dan yakin bahawa dia, yakni Allah Ta'ala, sentiasa maha mendengar dan maha melihat, pasti akan mensyukuri nikmat pendengaran dan penglihatan dalam dirinya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi mana-mana bila dia yakin bahawa sifat pendengaran Allah Ta'ala tidak terbatas, sifat penglihatan Allah Ta'ala tak terbatas, sedangkan sifat pendengaran penglihatan kita ni terbatas. Bila terbatas, bila ada kekurangan, naqais, maka kita akan mensyukuri nikmat pendengaran penglihatan tu. Jaga elok-elok, jaga kesihatan dan sebagainya, supaya nikmat pendengaran penglihatan tu terjaga, terpelihara. Kerana dengan nikmat pendengaran penglihatan tu banyak perkara yang kita boleh buat. Maknanya bila nikmat pendengaran tu masih ada, kita boleh dengar Quran, boleh dengar bacaan hadis, boleh dengar pengajian, boleh dengar perkara-perkara yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Itu satu nikmat. Bayangkan kalau pekak, Allah Ta'ala tarik nikmat pendengaran, pekak, tak dengar apa langsung, tak boleh dengar Quran, tak boleh dengar hadis, tak boleh dengar pengajian. Jadi itu satu kerugian. Begitu juga nikmat penglihatan. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat penglihatan, dapat melihat mushaf, dapat melihat af'al, perbuatan Allah Ta'ala ni, nampak alam, nampak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kan? Nikmat, nampak perkara-perkara yang baik. Itu satu nikmat yang mesti disyukuri. Dan memelihara dirinya dengan ketaatan dan daripada kemaksiatan. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat tersebut nikmat yang terbatas, nikmat yang terhad. Jadi jaga betul-betul, gunakan nikmat itu hanya untuk taat saja, untuk perkara-perkara yang taat, bukan perkara-perkara yang maksiat. Jadi tak guna telinga ni nak dengar umpatan orang, nak dengar kata-kata orang, nak dengar perkara-perkara yang tak baik. Tak guna telinga ni untuk tu. Begitu juga tidak guna mata ni untuk melihat perkara yang tak baik, melihat perkara yang maksiat dan sebagainya. Guna mata ni untuk lihat perkara-perkara yang bersifat ketaatan. Tengok Quran, tengok kitab, kan? Tengok apa nama alam semula jadi dan sebagainya. Kerana rasa diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana dia rasa diperhatikan. Ini muraqabah. Allah Ta'ala dia rasa diperhatikan. Dan memang pada hakikatnya Allah Ta'ala pun memerhati pun. Melihat, mendengar apa yang dia buat, apa yang dia terlintas, apa yang dia nak buat. Melihat apa yang dia buat dan sebagainya. Allah Maha mengetahui juga apa yang dia nak buat dan sebagainya. Jadi dia jagalah. Dia jaga nikmat-nikmat pemberian Allah Ta'ala tu. Dia juga sentiasa yakin betapa doanya didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya bila dia yakin Allah Ta'ala tu ada sifat mendengar, ada sifat melihat dan sebagainya, maka dia yakin apa saja doa dia Allah Ta'ala dengar. Baik dia doa dengan hati ke, baik dia doa dengan lidah dia, semuanya didengar oleh Allah Ta'ala. Dan diperkenankan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Cuma dalam berdoa ni kadang-kadang dimakbulkan cepat, kadang-kadang lambat. Bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala lah. Bergantung kepada ilmu Allah Ta'ala, bergantung apa yang Allah Ta'ala dah tentukan pada kita. Kerana setiap doa kita ni bukan merubah takdir. Pada hakikatnya tidak. Kita doa ni hakikatnya apa yang sudah ada dalam ketentuan Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita hajati tu bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Bila masa yang sesuai yang dia nak bagi. Cuma tanggungjawab kita jangan putus doa. Doa minta yang baik-baik. Allah Ta'ala pun sendiri suka untuk kita minta pada dia. Ud'uni astajib lakum. Allah kata, doalah kamu kepada aku,
nescaya aku akan makbulkan, mustajabkan. Cuma bila tu? Bila tu ikut kehendak Allah Taala, boleh jadi segera, boleh jadi lambat sikit, dan boleh jadi ditangguhkan, dibagi di akhirat nanti. Maksudnya ada perkara-perkara yang kita minta Allah Taala tak bagi kat dunia, dia simpan, akhirat nanti baru dia bagi. Jadi kalau kita doa tak sampai-sampai, tak makbul-makbul, jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi lambat sikit, tunggu punya lama, tak ada juga. Boleh jadi dia nak ganti, bagi kat akhirat. Macam tu saja. Cuma jangan putus doa. Dan bila kita doa, sikit lagi, doa kita ni bukan kita paksa Allah Ta'ala untuk tunai kehendak kita. Ni kadang-kadang kita salah. Setengah orang dia anggap bila doa ni Allah Ta'ala mesti bagi apa yang dia minta. Itu salah. Kalau kita doa, kita nak macam tu, Allah mesti bagi apa yang kita nak, maknanya kita paksa Allah Ta'ala. Maknanya seolah-olah kita ialah yang berkuasa, bukan Allah Ta'ala Maha berkuasa. Jadi kita ni minta saja, dia nak bagi tak bagi tu pulang pada dia lah, kan? Kita pergi minta dengan YB pun belum tentu YB bagi. Kalau dia dulu dia bagilah, dia tak dulu tu hak dia lah, dia tak nak bagi kan. Kita nak boleh cakap apa? Itu dengan YB kan. Tapi berani kita marah YB? Tak berani. Nanti kalau YB tahu, tak bagi dah dia. Tapi dengan Allah Ta'ala, dia memberontak. Allah minta, Allah Ta'ala tak bagi, dia memberontak. Tu salah lah. Minta saja. Allah Ta'ala nak bagi tak bagi tu melihat pada kehendak dia, keadaan tertentu. Kita tunggu saja. Kalau tak dapat sekarang, akan datang. Tak dapat akan datang, mungkin diganti lain. Itu saja. Jadi apa yang berlaku ni, ada hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala nak tentukan. Sikit lagi. Contoh je, macam orang yang minta zuriat, dapat zuriat, dapat anak, baru dapat meninggal. Itu Allah Ta'ala nak tentukan sesuatu untuk dia. Maksudnya anak tu akan bagi syafaat dia di akhirat nanti, selain pada Nabi SAW. Itu tujuan dia, bantu dia di akhirat nanti. Ini kena letak macam tu. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi, dia ambil balik tu hak dia. Dan ada sebab lah, ada hikmah lah dia buat macam tu. Kita terimalah. Kita terima apa yang dah ditentukan olehnya. Kerana setiap apa yang ditentukan ada kebaikan untuk kita, dan dia tak pernah zalim pun pada kita. Kita kena yakin dan percaya macam tu. Baru betul-betul jadi orang yang beriman. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk malam ni. Dan insya-Allah kita sambung nanti, masuk dah sifat kalam. Sifat kalam ni maknanya sifat ma'ani yang terakhir, yang dah cukup. Bila masuk sifat kalam ni, dah masuk sifat ma'ani yang ketujuh. Lepas habis sifat kalam ni, habis sifat ma'ani, kita masuk pula sifat ma'nawiyah, juga 7 juga. Jadi semua ni kena ingat lah, kena ingat satu persatu. Dia punya huraian tu kena ingat, kena baca lah. Tak boleh tak ingat, sebab ni semua perkara yang wajib kita belajar, yang wajib kita ketahui. Jadi kena ingat, nak tak nak kena ingat. Jadi sekadar itu saja dapat disampaikan pada malam ni. Yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Tuhan tu pada diri saya sendiri, mohon maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.